Okay, insyaAllah ya Aja. Okay, saya akan perkenalkan untuk Hajar Rafidah kita dulu untuk bukakan majlis kita ini insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina rahmataka wa anshur 'alaina min ghazaa'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza shi'ta sahla. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqq qadri wa midarihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Petang ini syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya kita dapat berkumpul dalam satu rumpun untuk menghayati pengajian kita dalam Al-Khairat yang akan berlangsung pada 2 bulan 5 2022 pada tak silap saya pada hari Ahad insya-Allah. Dan sebelum kita memasuki sahabat-sahabat kita memasuki dalam Al-Khairat, terlebih dulu kita beri bimbingan daripada Ustazah nanti insya-Allah bagaimana untuk menghayati pengajian dalam Al-Khairat insya-Allah. Saya rasa saya tidak mahu cakap panjanglah aluan saya. Jadi saya nak serahkan terus majlis ni kepada Ustazah kita lah sebagai pembimbing dalam Al-Khairat. Dan lagi Ustazah akan memperkenalkanlah siapakah dia dengan dalam Al-Khairat, siapakah dia. Nanti kita akan dengar sebentar lagi. InsyaAllah Ustazah jemput Ustazah untuk mulakan majlis lah. Silakan. InsyaAllah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. La ilaha illallah. Allahumma ya afu ya ghafar ya tawwab ya qudus ya jalil ya nur ya hadi ya haq ya fatah ya bari ya hafiz ya muhaimin ya alim ya hakim ya rasyid. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir bil 'ilmi qalbina wasta'mil bi ta'atika badanina
وخلص من الفتن سري واشغل بالاعتبار فكرنا وقنا شر وساوس الشيطان وأجرنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علي سلطان. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, terangilah hati kami dengan ilmu-Mu ya Allah. Kuatkan tubuh kami untuk mentaati-Mu ya Allah. Bebaskan diri kami dari fitnah yang tersembunyi dan tak terlihat. Sibukkanlah fikiran kami ya Allah untuk mengambil pelajaran, perenungan fikiran. Peliharalah diri kami ya Allah dari keburukan bisikan syaitan. Wahai Zat yang Maha Penyayang, selamatkanlah kami dari godaannya sehingga tidak ada kuasa mengganggu kami lagi ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah. Pertamanya sekali insya-Allah Ustazah nak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua dan selamat datang untuk kita punya preview pada petang ini iaitu tentang Dalail Khairat. Dan insya-Allah mungkin di antara kita dalam yang berada hampir 40 orang ni, ada yang sebahagiannya telah pun mendapat ijazah Dalail Khairat dan juga yang masih lagi membaca Dalail Khairat namun belum mendapatkan ijazah sanadnya, dan ada juga sebahagian yang tak tahu apa pun tentang apa itu Dalail Khairat. Jadinya di sini kita bergabung untuk mendapatkan sebahagian tentang kitab Dalail Khairat tu, apa yang kita nak tahu tentang kitab Dalail Khairat. Dan insya-Allah Ustazah bukakan juga untuk ruang bertanya sebab kadang-kadang bila kita bercakap ni dari segi pertanyaan yang kita boleh nak menjawabnya balik. Jadi sebelum tu, pertamanya sekali, kalau untuk nak bicarakan tentang kitab Dalail Khairat ni, InsyaAllah mungkin Ustazah boleh berikan tentang dia punya definisi tentang kitab Dalail Khairat untuk sebelum ni kita pelajari. Kalau kata hak yang mungkin jemaah yang berada di ruang Zoom ni yang masih tak tahu tentang kitab Dalail Khairat, insyaAllah kita dapatkan info dulu, dapatkan kefahaman dulu tentang bab benda berselawat ni. Sebab pertamanya sekali, kalau kita lihat, kalau untuk kita tahu tentang kitab Dalail Khairat ni, insyaAllah kiranya Ustazah akan jelaskan. Jadi sebelum tu boleh Kak Noh, Ustazah jalankan sesi ta'aruf dululah. Okey, Ustazah kenal dulu. Nama Ustazah Azlina Zubair, dan boleh je sahabat-sahabat panggilkan dengan pendek Ustazah Lin pun boleh. Dan alhamdulillah salam kenal buat semua yang berada di zon ni. Dan pertamanya sekali, alhamdulillah izin Allah, Ustazah dah mendapatkan untuk ijazah Dalail Khairat ni daripada angkatan 5. Jadinya sebelum kita mengajak sahabat-sahabat lain untuk bersama-sama dengan kitab Dalail Khairat ni, sebenarnya Ustazah mengajak sedikit demi sedikit sahabat-sahabat untuk masuk dan bersama-sama mengenali akan kitab Dalail Khairat ni. Sebab kita kadang-kadang kalau kita nak beramal dengan sesuatu benda ni, biarlah kita beramal dengan sebab kita faham dan kita tahu akan kelebihan dia. Jadi untuk di sini ni sebenarnya ya, tentang kitab Dalail Khairat ni, Ustazah mendapat bimbingan daripada seorang tuan guru daripada Indonesia. Jadinya mungkin untuk yang menyampaikan ijazah dan sanad ni, insyaAllah memang Ustazah akan perkenalkan, iaitu dengan guru yang Ustazah dapat ijazah sanad Dalail Khairat daripada beliau sendiri. Jadinya seeloknya selagi mana tuan guru tu masih hidup, jadinya biarlah kita belajar dan dapatkan ijazah sanad tu direct dengan dia. Dan bukan itu sahaja, untuk
Tuan Guru yang akan mengijazahkan sanad Kitab Dalil Khairat ni, beliau dikenali sebagai Tuan Guru Dr. Haji Miftahur Rahman Al-Banjari. Jadi Tuan Guru Miftah ni, dia merupakan salah seorang yang dalam dakwahnya banyak bertemankan akan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan tu sahaja, yang Ustazah tengok satu pembawaan yang dibawa oleh Tuan Guru ni, dia adalah seorang yang pengamal dari Kitab Dalil Khairat itu sendiri. Jadi kalau untuk Kitab Dalil Khairat ni, dia merupakan salah satu karya kitab yang dihimpun oleh ulama yang sangat masyhur, iaitu Syekh Imam Al-Jazuli. Jadinya untuk Tuan Guru Miftah ni, sebenarnya dia merupakan seorang yang memperkembangkan lagi untuk Kitab Dalil Khairat ni. Jadi insya-Allah kita di sini pertamanya, kalau macam Ustazah berada di Kedah, jadi Ustazah banyak mengesyorkan untuk di sekitar di sini. Jadinya untuk gabungan kita untuk Dalil Khairat ni, insya-Allah lah sebenarnya kita banyak yang akan mengenali tentang apa itu sebenarnya Kitab Dalil Khairat. Jadinya mungkin boleh kot di sini, kadang-kadang bila kita cakap ke online ni macam kita cakap seorang-seorang kan. Boleh kot Ustazah nak bertanya di sini, berapa orang di sini yang datang dari kejauhan ke, ataupun dah memang mendapatkan sanad, pelbagai sanad. Ada yang nak boleh berkongsi? Atau berapa orang yang dah memangnya orang kata bila dia meneruskan pembacaan Dalil Khairat ni, dia dah, alhamdulillah izin Allah Ta'ala tu, dia dah kata dah boleh bersamaan dengan Kitab Dalil Khairat untuk diteruskan. Okay. Ada yang nak boleh kongsi ke? Ada. Jom silakan. Ahlan. Jangan kita segan-segan insya-Allah. Kita memang gabungan. Lambat ingat. Okay. On-kan mic je kalau nak bercakap tu. Okay. Tak apa. Kalau tak ready lagi tak apa. Saya teruskan dulu Okay. Kita terus langsung kepada tentang Dalil Khairat lah. Biar saya perkenalkan dulu untuk Kitab Dalil Khairat ni. Okey. Baiklah. Okey, saya teruskan bicara. Ustazah ada soalan kat chat. Ustazah chat. Kat ruang chat. Ni pun malu nak tanya cakap-cakap Okay, nak tengok chat pula. Okey, apa dia ni? Saya tak dengar suara. Cik Zul. Ada gelas. Okey. Oh, Ustaz Zakai pun ada masuk, masya-Allah. Selamat datang, Ustaz Zakai pun ada masuk. Okay. Apa ni, Hajar boleh tengok kot dekat ruang chat tu ada dia nak tanya soalan apa? Okey. So, sebenarnya Cik Zul boleh kot mic dah masuk tu, insya-Allah boleh dengar suara Ustazah. Ya. Tekankan mic. Lepas tu yang lainnya tu boleh mute-kan dulu tak? Supaya tak mengganggu yang lainnya. Mute-kan dulu Okay, terima kasih. Okey.
Okey, baik. Alhamdulillah, selamat datang pada yang baru masuk, dan seperti yang awal tadi, insyaAllah untuk hari ini Ustazah akan berceritakan tentang kitab Dalil Khairat ni. Bagi yang dah tahu ataupun dah beramal, senang Ustazah ceritakan umpama macam siapa-siapa pun tak tahu lagi tentang Dalil Khairat, macam tu. Jadi insyaAllah mudahan kita dapat semuanya daripada orang yang tak tahu tu, dia akan boleh tahu tentang kitab Dalil Khairat ni, insyaAllah. Dan juga okey untuk siaran kita ni, kita tak live, kita tak live soal siaran kita ni tertutup sahaja, tertutup sahaja. Dan alhamdulillah selamat datang pada yang hampir 50 orang yang mendengar. Okey, untuk preview kita pada hari ini, apa yang Ustazah nak ceritakan iaitu bagaimana kita nak tahu tentang Dalil Khairat tu. Jadi insya-Allah untuk Dalil Khairat ni, dia pertamanya sekali dia merupakan salah satu mushaf, iaitu kumpulan redaksi selawat, himpunan selawat, yang mana kalau kita tengok, saya bagikan salah satu ringkasan dia, di mana Imam Al-Khoslanani, Imam Khoslanani ni, dia apa yang dicakap dan pandangan-pandangan ulama tentang kitab Dalil Khairat ni dulu. Ringkasan daripada situ dulu. Apa yang dia kata, saya tidak menemukan di Masjid Nabawi terkecuali terdapat mushaf Dalil Khairat yang selalu diletakkan bersambingan dengan Al-Quran. Kalau dulu ni di Mekah tu, Al-Quran sebelah dia Dalil Khairat, Al-Quran sebelah dia Dalil Khairat, Al-Quran sebelah dia Dalil Khairat. Dan juga daripada ungkapan salah Simpan dulu lah ni Kak. Nak buat dia. ada nak. macam boleh mute-kan dulu. Terganggu Ustazah cakap tadi. Boleh Kak Nur? Tak boleh mute. Mak Ana saya mute-kan dulu. Al-Arif Billah Syekh Nazim Haqqani, yang mana dia juga mengatakan, jika kamu istiqamah mengamalkan Dalil Khairat, maka tangan putih baginda Rasulullah akan meraihmu. Dan diteruskan lagi, Dalil Khairat ni seumpama cahaya, kebaikan yang menerangi pandangan batin untuk si pengamal dia. Dan juga keutamaan kitab Dalil Khairat menghimpunkan semua keutamaan selawat-selawat dari awal hingga akhirnya. Maksudnya daripada para sahabat dihimpunkan selawat, terus kepada para tabi'in, para salafus soleh, dan seterusnya, kiranya sampailah ke hari ini dihimpunkan selawat tu hampir 500 tahun. Salah satu kitab yang menghimpunkan banyak selawat. Dan keutamaan untuk satu redaksi selawat untuk Dalil Khairat ini, dia mengimbangi 20,000 hingga 50,000 kali lipatan selawat. Maksudnya kalau orang yang beramal dengan selawat ni, sampai dikatakan antara berita kabar gembira yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah, barang siapa yang berselawat 1000 kali sehari akan dijanjikan syurga dah untuk dia sebelum dia pergi. Sebelum dia meninggal tu dah memang akan ni dah. Jadinya kalau kita tengok dulu lagi untuk mushaf ni, mushaf Dalil Khairat ni, dia merupakan Al-Quran yang terbanyak, jatuh nombor 2 Dalil Khairat. Kitab Dalil Khairat ni paling banyak dicetak. Dan kitab Dalil Khairat ni diamal di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Dan yang paling banyak mengamalkan kitab Dalil Khairat. Cuma kita di sini, kadang-kadang kita tanya pada sahabat-sahabat kita, dalam 10 sahabat kita, bila kita tanya, biasa baca tak Dalil Khairat? Ada setengah yang tak tahu apa itu Dalil Khairat. Tapi kalau ditanya selawat tahu, selawat memang tahu. Cumanya himpunan kitab Dalil Khairat dan untuk dia beramal dan dia mendapatkan ijazah tu tak ramai, memang tak ramai. Dan juga sebahagian petanda satu keberkahan satu majlis, jika majlis itu dibuka dan ditutup dengan pembacaan Dalil Khairat, rupanya dia akan memberikan satu nur, satu sinar. Sebab itulah pertamanya bila diketahui akan satu karamah. Bila diketahui akan satu karamah tentang pengarang, bayangkan pengarang kitab Dalil Khairat ni, dia hanya
hanya menuliskan selawat-selawat yang dibaca tu, dihimpunkan selawat keseluruhannya dalam salah satu kitab dia yang dipanggil sebagai Kitab Dalail Khairat. Jadi siapakah orang yang menghimpunnya tu? Dia adalah merupakan seorang imam yang dikenali sebagai Imam Al-Jazuli, yang mana satu mengejutkan, di mana saat nak memindahkan jasadnya ke tempat kelahirannya, dia dah hampir wafat 77 tahun. Namun Allah menunjukkan sesuatu yang mana apabila jasadnya tercari saat nak dipindahkan, darah yang mengalir masih lagi darah yang fresh. Dan bukan itu sahaja. Dah hampir 77 tahun meninggal, namun tetap mengeluarkan aroma yang harum. Kadang kita boleh tengok, kalau siapa yang biasa pergilah iaitu di Turki. Di Turki masih ada lagi kuburan yang pernah memperkotak-katikkan tentang agama Islam, iaitu Kamal Antartuk. Cuba tengok. Sampai sekarang ni orang nak lawat kuburan dia tu kena pakai minyak wangi yang banyak-banyak masuk. Bukannya si mayat tu yang wangi. Kita ni nak kena pakai wangi-wangi untuk kita melawat kuburan tu. Tapi berbeza dengan orang yang mengamalkan bab selawat ni, kita tak payah pakai wangi-wangi. Kita pergi tempat dia pun, dia dah mewangikan kita. Kita yang tercium akan haruman wangian orang yang mengamalkan selawat. Allah dah menunjukkan di dunia lagi, orang yang beramal dengan bab selawat, dengan orang yang memangnya menolak, memang kita akan nampak. Sebab itulah pertamanya sekali, kalau untuk kita nakkan dekat dengan satu-satu kita yang dah terhimpun dengan pelbagai selawat ni, sebenarnya kita berada di majlis kita sekarang ni pun Allah pilih kita. Kalau ikutkan kita mempunyai sahaja kesibukan kita tersendiri, kita ada tugasan kita sendiri. Tapi kenapa Allah boleh izinkan kita untuk berada dan kita mendengar tentang bab Dalail Khairat ni adalah dengan izin Allah. Kalau Allah nak pilih kita untuk kita bersama-sama mengamalkan selawat, kita tak tahu dengan selawat ini merupakan salah satu wasilah, jalan untuk dihubungkan kita dengan baginda Rasulullah. Sebab itulah insya-Allah beruntunglah kita kalau Allah dah pilih kita tu dah mempunyai kitab. Kita dah ada punya kitab Dalail Khairat kita. Walaupun kadang kita tak ada nak baca istiqamah lagi, tapi kitab tu dah ada dengan kita, dan insya-Allah kita usahakan diri kita untuk kita mendapatkan ijazah agar ianya terus bersangkutan sampailah kepada orang yang menghimpunkan, dan juga sebagai satu keberkahan untuk keseluruhan dalam setiap kali amalan kita baca dan terus membaca, dan agar kita istiqamah insya-Allah. Jadi untuk kitab Dalail Khairat itu sendiri, kalau kita tengok, dia merupakan salah satu kitab yang dihimpunkan oleh Imam Al-Jazuli, yang mana dia merupakan seorang ulama yang sangat terkemuka di kota Fes, di Morocco. Sejak 1465 Masihi lagi. Jadinya sangat lama untuk orang yang dah memang beramal. Dan untuk kitab Dalail Khairat ni sebenarnya dia ada nama lengkap dia. Nama lengkap dia Dalail Al-Khairat wa Syawari' Al-Anwar fi Salawat An-Nabi Al-Mukhtar. Yang mana ianya bawa maksud petunjuk-petunjuk kebaikan dan pancaran cahaya terang benderang dalam selawat Nabi yang dah terpilih, yang menjadi amalan setiap guru-guru. Kalau kata untuk selawat Fatih, dah ada dalam kitab Dalail Khairat. Untuk selawat Munjiat, dah ada dalam Dalail Khairat. Jadinya insya-Allah, sebab tu kata setengah ulama menceritakan orang yang membacakan selawat sahaja akan terkeluarnya haruman pada dirinya, sampaikan penduduk langit pun tercium akan bau haruman orang yang berselawat. Sebab itu kita untuk selawat ni insya-Allah
Kalau kita yakin kita nak bawa untuk kita dalam akhirat dalam penghidupan seharian kita. Sebab ada tim-tim dan jemaah-jemaah kita hak yang dalam ni yang alhamdulillah izin Allah Ta'ala menzahirkan diri dia untuk memimpin sahabat-sahabat lain untuk beristiqamah dengan kita dalam akhirat. Dalam kitab dalam akhirat ni dia ada berhizib-hizib. Bila kita baca tu, kita boleh baca setiap hari tu ada untuk bacaan selawat dia. Dan kalau kita dah cekak dah mula membaca kitab dalam akhirat ni, satu hizib tu sahaja dia memakan masa, okey kalau mungkin tak cekak lagi dalam setengah jam untuk dia nak habis. Tapi kalau orang yang dah memang cekak membaca tu dalam 20 minit pun dah habis. 20 minit pun dah selesai. Jadi setiap hari tu kita spendkan masa 20 minit tu untuk kita membaca akan kitab dalam akhirat ni. Sebab tu untuk kitab dalam akhirat ni, dalam dia adanya terhimpun akan Asma'un Nabi. Asma'un Nabi ni terdapat 201 nama Nabi dalam kitab dalam akhirat. Dan bukan itu sahaja, dalam kitab dalam akhirat ni adanya juga Asma'ul Husna. Jadi Asma'ul Husna tu ianya dibaca bersamaan dengan menggunakan Jalla Jalallah. Jadinya ada untuk hak yang contoh bacaan kalau untuk kitab dalam akhirat ni, pertamanya sekali kita akan dihidangkan dengan salah satu qasidah. Qasidah pengamal dalam akhirat. Jadi kalau yang dah ada kitab tu insya-Allah lah dia boleh tahulah untuk yang pertamanya sekali tu antara doa-doa yang digunakan dalam akhirat. Sebab tu kalau kita baca kitab dalam akhirat ni sahaja, dia sebenarnya ada kisah kenapa Imam Al-Jazuli menghimpunkan segala selawat-selawat yang dibacakan, setiapnya yang didengar dia akan baca dan dia akan mula mengumpul. Kisahnya tu berlaku apabila dia bertemu dengan seorang budak sahaja. Dengan seorang budak. Dan kisah ini sangat masyhur, yang mana seorang ulama hanya bertemu dengan seorang budak yang kecil, kemudiannya antara sejarah dia yang Ustazah boleh kongsi, insya-Allah. Ada yang terkeluar. Okey. Sejarah tentang penyusunan kitab dalam akhirat ni. Kalau mungkin sebahagiannya mungkin tak tahu lagi kan. Tentang sejarah penyusunan kitab dalam akhirat ni, ia berlaku di awal sejarah tentang penyusunan kitab itu sendiri, di mana peristiwa tu dikisahkan Imam Al-Jazuli ni dia dalam perjalanan menuju ke Mekah. Dia nak pergi haji. Di tengah perjalanan di gurun pasir, sewaktu tu dah tiba dah untuk waktu solat Zuhur, Imam Al-Jazuli dia singgah pada satu perkampungan. Dia singgah di perkampungan tu untuk mengambil wuduk dan dia nak niat untuk solat Zuhur. Jadinya saat dia tercari-cari air untuk mengambil wuduk, pada saat tu dia bertemu dengan satu telaga yang dah sangat tua dah. Semua telaga yang sangat lama. Dan airnya pun air yang dangkal, maksudnya air yang dalam, dan dia perlukan sesuatu benda untuk nak ambil air tu. Kiranya memangnya dia, kalau sini kita panggil macam mana nak kata, cari cebok kot no. Cari satu benda lah untuk nak ambil air tu. Kiranya gayung pun boleh jugalah. Jadinya nak gayung air tu. Jadinya timba. Alhamdulillah. Hilang terus. Okey. Nak cari timba, nak cedok ayak tu, nak untuk berwuduk. Jadi dia ke hulu ke hilir. Pada saat tu dalam dia duk bingung nak mencari benda apa nak guna nak timba air ni, kiranya pada saat itulah muncul seorang budak.
Allah zahirkan seorang budak nak bagi bantuan dekat dia ni. Budak tu tanya, dia kata, "Ya Syekh, mengapa anda ni nampak kebingungan, berputar-putar ke hulu ke hilir, ke sana kemari?" Kemudiannya, orang dulu ni, dia kalau bercakap, dia akan perkenalkan diri dia dulu. Dia akan perkenalkan diri dia. Dia takkannya terus menjawab persoalan, kenapa kamu ke hulu ke hilir. Tu kata ada adab cara bercakap tu. Jadi, bila dia nak bercakap tu, dia perkenalkan diri dia. "Aku Imam Muhammad Ibnu Sulaiman Al-Jazuli. Aku ingin menunaikan solat, akan tetapi tidak mendapat timba untuk mengambil air di sumur ini." Macam tu. Jadi Imam Jazuli ni, dia menjelaskan akan kesulitan dia yang dia duk hadapi. Kemudiannya, bila budak tu dengar, dia tanya, dia kata, "Apakah dengan nama anda yang sudah terkenal, anda tidak boleh hanya sekadar nak mendapatkan air di telaga ni?" Budak tu jadi satu kehairanan. Sebab nama Imam Al-Jazuli ni sangat masyhur. Sampaikan apa sahaja pembawaan ilmu dia, semua yang akan tahu. Jadinya budak tu, dia tunjukkan satu benda yang menjadi satu luar biasa. Dia pergi ke tepi telaga tu, kemudiannya pada saat itulah dia dekatkan bibir dia di telaga, dia membaca sesuatu, ditiup dan diludahkan ke dalam telaga tu. Pada saat itulah satu yang mengejutkan, yang mana air yang berada di dalam telaga tu tiba-tiba melimpah keluar. Melimpah, sungguh-sungguh melimpah. Itulah yang menjadi satu tanda tanya seorang ulama yang besar melihat karomah si budak kecil. Dan ada selawat yang dibacakan tu, ada dalam kharat tu. Selawat apa yang budak tu baca. Baca sehingga air melimpah keluar. Jadinya pada saat itulah ditanyakan, "Wahai anak perempuanku, demi Allah dan kemahaagungannya yang menciptakan kamu, menunjukkan kepadaku terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi Rasulmu yang diharap-harapkan syafaatnya. Aku mohon engkau berkenan menceritakan kepadaku apakah amalanmu." Amalanmu sehingga Allah mengangkat martabat budak tu, dia boleh mengeluarkan air yang melimpah-limpah di telaga tu. Jadi ceritanya sangat masyhur. Inilah yang berlaku daripada salah seorang yang mengumpul kitab dalil khairat tu sendiri. Yang mengumpul kitab dalil khairat tu, bila dia dapat tahu antara amalan dari seorang budak kecil itu adalah mengamalkan membaca selawat hampir 12,000 kali setiap hari. Masya Allah. Jadi kalau kita nak test, selawat kita tu dah cukup banyak. Memangnya selawat kita tu Masya Allah, kita nak test adakah selawat kita tu selawat yang memang ni, pergi cari telaga yang dah berumur tu, baca selawat. Kalau air melimpah-limpah tu, Masya Allah, hebat dah tu. Jadinya kita tahu, untuk kita nak beristiqamah ni sahaja bukan mudah. Tapi insya-Allah lah, mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk menjadi hamba yang istiqamah dalam selawat. Jadi apa yang saya nak bagi tahu, sebenarnya Tuan Guru akan menyampaikan ijazah sanad dan kita akan ada angkatan yang ke-9. Angkatan yang ke-9 inilah yang akannya disampaikan oleh Tuan Guru untuk orang yang nak beramal. Dan Alhamdulillah ada dah sebahagian kita yang dah pun mula mendaftar. Dan sebenarnya orang yang Allah izin tu, macam mana Zah? Ada Zah baca. Macam mana tu? Macam mana Kak Umi? Ulangkan itu tak faham. Apa? Air liur kena melimpah dulu macam mana?
Tadi Macam mana? kita nak test air telaga tu melimpah-limpah tu, kita nak test kita punya selawat kita. Maksudnya air kita kena 15,000 ni tu. Ya. Pandai Amir. Ya, alhamdulillah. Itulah kata. Tapi sebenarnya satu benda penceritaan yang Ustazah tengok satu. Pertamanya sekali, kalau Allah pilihlah kita ni memangnya beramal dengan apa saja selawat sekalipun, pertamanya memang benar. Dia air liurnya tu sendiri pun dah ada syifa. Dah ada syifa. Sebab tu kata insya-Allah lah kalau kita ni nak beramal dengan kitab Dalail Khairat ni, pertamanya kalau untuk kitab Dalail Khairat tu sendiri, dia merupakan salah satu kitab yang memangnya kita lihat, kadang-kadang kita tanya mengapa orang mengamalkan Dalail Khairat. Kiranya ianya merupakan sebahagian dunia dan akhirat. Sebab tu di dalam Dalail Khairat ni doa-doa dan puji-pujian yang kita bacakan. Sebab tu yang Ustazah bawakan untuk kitab Dalail Khairat ni, dalam kitab ni beruntungnya kalau kata ada setengah tanya dekat Ustazah apa ni, Ustazah saya baca Al-Quran pun tak lancar lagi Ustazah. Macam mana saya nak membaca kitab Dalail Khairat ni? Tak jadi masalah. Yang penting asal ilmu itu hadir sahaja, ambil peluang. Ambil peluang. Sebab pertamanya sekali kalau kita untuk Al-Quran memang kita merutini. Kalau untuk kitab Dalail Khairat ni adalah satu bacaan hizib dan doa harian kita. Benteng kita. Benteng kita. Dan bukan tu sahaja. Dah ada. Nanti Ustazah boleh kongsikan untuk klip-klip dan video-video. Kalau kata biasa dengar lah. Sebenarnya Ustazah ada ikuti salah satu diskusi tentang kitab Dalail Khairat ni. Memang satu yang mengejutkan. Sebab pertamanya sekali, kitab Dalail Khairat untuk di Malaysia. Di Malaysia, ianya disimpan di dalam salah satu museum. Museum tu ada yang kitab selawat tu diambil yang disimpan oleh Raja Terengganu. Masya Allah. Rupanya raja-raja kita ni pengamal kitab Dalail Khairat. Kiranya sebab itulah Raja Haji Ali bila mana syahid dia tu ditemui akan mayatnya, sebelah kanan dia kitab Dalail Khairat, sebelah kiri dia badik. Jadinya tu pun tadi ada juga yang tanya Ustazah, kenapa di tangan dia tu bukan Al-Quran? Macam-macam soalan ada. Tapi sebenarnya di sini kita nak menceritakan, kalau orang yang dah mengaji dia akan tahu kenapa di waktu peperangan kita tak dianjurkan untuk membawa Al-Quran. Jadi mungkin orang terdahulu dia tak bawa Al-Quran, mungkin Al-Quran dah dihafal dalam diri dia, tapi dia bawakan kitab Dalail Khairat tu bukannya sebagai satu azimat, tapi bila dia duduk saja ke lapangan, dia akan baca akan kitab tu. Tapi orang kita sekarang ni, bawa Al-Quran pun jadi azimat, bawa Dalail Khairat pun menjadikan azimat. Maksudnya baca pun tidak, duduk sahaja dengan tu. Tak boleh juga macam tu. Okey. Jadinya insya-Allah untuk kitab Dalail Khairat ni, ada tak yang ingin bertanya? Awak? Awak dah? Tak jelas? Okey. Jadi insya-Allah lah kalau untuk dari segi hak yang beramal tentang Dalail Khairat ni, Ustazah boleh panggil lah Hajah Rafidah kita ni. Dia mungkin boleh kongsikan sikit, dia antara yang terawal yang Ustazah mengajar untuk kitab Dalail Khairat ni. Ya Hajah, boleh kongsi sikit Hajah? Mic tak buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya boleh sikit lah nak cerita berkenaan dengan Dalail Khairat ni.
apabila dicerita oleh Ustazah kenaan dari akhirat ni, apa sebenarnya kitab dari akhirat ni. Jadi memang dipaksa-paksa saya masuk jugalah. Bila saya ikuti, memang bila masuk kelas pengajian dalam akhirat, masa saya masuk tu saya masuk dalam angkatan 5, maknanya bersama-sama Ustazah. Jadi Ustazah apabila dia masuk apa-apa pun, dia akan heret sekali-sekali. Dia kata kami akan bersama, jadi berjemaah dua orang kami lah. Jadi untuk permulaannya saya masuk. Bila saya masuk, sambil bekerja, maklumlah di telinga ada dengar sikit-sikit. Jadi saya tak puas. Tapi banyak yang apabila Tuan Guru sampai, bila sampaikan dalam akhirat ni, apa-apa ayat-ayat yang dalam tu sekali dengan doa, dengan selawat, saya rasa macam teruja. Apa yang saya tahu saya katakan ni hanya biasa-biasa saja. Tapi bila kita masuk selawat tu dengan Tuan Guru, kalau kita tak berguru dengan dalam akhirat ni, memang kita tak dapat apa benda pun. Memang tak ada apa-apa. Tapi kita berguru bila bersama dengan Tuan Guru Dr. Miftah ni, dia akan jelaskan. Bila dia perjelaskan berkenaan apa-apa ayat selawat yang ada dalam tu, apa doa-doa yang ada terkandung dalam tu, membuatkan semua selawat dan doa dalam tu membolehkan mengawasi diri kita. Kita akan dapat manfaat yang baik untuk seolah-olah macam orang kata dari akhirat ni, pengisian dia ada terpaut dengan Al-Quran. Pengisian dalam Al-Quran tu dibawa sekali dalam akhirat. Jadi bila kita mengamalkan bacaan dalam akhirat ni, kita akan rasa bila saya dah masuk angkatan 5, saya tak puas hati, saya masuk lagi angkatan 6. Sampailah ke angkatan 8 saya masuk. Dia dah orang kata hadam sikit lah benda-benda ni, baru tahu kata bahawa dalam akhirat ni memang cukup hebat dan merupakan kitab yang orang kata selain 3 kitab yang terbaik yang untuk dikitab Al-Quran dalam dan satu lagi saya tak pasal kitab apa tu. Tapi dalam akhirat lah, dalam yang orang kata nombor 2 daripada Al-Quran yang patut kita amal hari ni. Dalam pintas sendiri pun Tuan Guru dah cakap, selain daripada kita beristighfar, kita berzikir, dalam pintas untuk akhir zaman ni adalah selawat. Dan selawat dan pegangan dalam akhirat ni adalah sebagai senjata kita. Al-Quran dan dalam akhirat sebagai senjata untuk melindungi kita di akhir zaman ni. Jadi ia bukan saja baca hanya untuk biasa, untuk amalan biasa, tapi adalah manfaat bagi diri kita, bukan juga diri kita tapi keluarga kita. Dia ada perlindungan untuk kita dan rezeki kita. Cara macam mana kita beramal tu dengan orang kata dengan rasa khusyukan bacaan dia tu membuahkan hasil. Bagi saya selama saya masuk dalam daerah akhirat sampai ke angkatan 8, saya rasa apa segala urusan saya dipermudahkan. Dan saya sendiri di bawah mengertai hawa nafsu, saya rasa benda ni tak boleh untuk saya saja. Saya perlu bersama-sama sahabat-sahabat yang lain untuk mengamalkan selawat-selawat itu saya bila saya tubuhkan 3 kumpulan selawat dalam grup hawa nafsu, saya rasa tak cukup lagi. Saya perlu bawa mereka ke dalam akhirat untuk mengamalkan lagi kitab ni. Saya rasa tak lebih kurang 50 orang dah mengikuti pengajian dalam akhirat ni, dan mereka akan rasa luar biasa. Bila kita beramal dengan dalam akhirat ni amat luar biasa. Dengan Quran kita kena utamakan, tapi dari kita selawat Nabi. Jadi dalam perintah kita kena banyak selawat dan banyak bacaan dalam akhirat dan beramal dia sebab mengikut hizib Ahad, hizib Isnin dan sehingga khatam. Dia pun ada khatam, seperti Al-Quran juga. Dia mengkhatam. Bila kita khatam, kita akan rasa yang tu akan Tuan Guru cerita. Akan rasa nikmatnya bacaan dalam akhirat ni kita akan rasa bila kita bersama Tuan Guru, dan Tuan Guru akan pesan banyak pesanan-pesanan yang di dalam akhirat tu. Ini bukan saja dalam kitab dalam akhirat, Tuan Guru akan bawa kita ke pendalaman, lebih menghayati, lebih mendalam kenaan dengan Rasulullah SAW. Jadi siapa yang orang kata masih duk meragu, masih duk tertangguh-tangguh, saya rasa rugilah. Sebab ini bukan untuk sonok-sonok, bukan untuk kesuka untuk di dunia, tapi adalah untuk bawa kita ke akhirat. InsyaAllah semoga dalam akhirat ini dengan Al-Quran yang kita ada bersama kita ni, InsyaAllah semoga kita dibawa ke jannah. Jadi mana tahu kawan-kawan yang ada sini yang mengamal, sebab saya tahu ada kawan-kawan sahabat-sahabat yang serumah daripada asal. Sebab bila kami bawa dalam akhirat ni buat besok, selawat pun bila kami buat kerja apa pun dipermudahkan Allah SWT.
Bila kita duduk melibat dengan orang bising pun, kita rasa apa kerja buat pun, Allah bagi petunjuk kita. Tak perlu duk fikir lah. Petunjuk dia tunjuk satu persatu untuk kebaikan kita semua bersama. Jadi hari ini insyaAllah kawan-kawan yang ada dalam ni pun dah masuk dalam akhirat. Dan boleh kata semua yang masuk akan nak masuk ulangan lagi. Tak ada yang tuan tak mau dah cemui. Tak ada. Semua teringin nak masuk lagi dalam. InsyaAllah kalau kita betul ikhlas lah. Ikhlas berselawat Rasulullah. Ikhlas dengan cara yang betul. Semua tu insyaAllah. Dalam akhirat dan Al-Quran adalah penangan hidup kita. Jangan kita abaikan. Selawat tu yang penting. Macam saya kata tadi 12,000 untuk apa nak dekat telaga. Kat telaga tu ayat naik tu. InsyaAllah kalau hati kita betul-betul lah berselawat. Tapi yakinlah orang muklisin dah ada. Bukan 12,000 sampai 12,000 dah yang selawat. Tengok keadaan dia macam nak tenang. Tu kadang-kadang kita doa apa-apa kita minta. Allah mudah makbul sebab dalam kita punya ni mungkin ada di para-para dah ditarik kira sebagai wali, tak tahulah. Dalam kita punya jemaah tu. Saya rasa lah. Sebab benda banyak lah Allah memudahkan. Dalam keadaan kita COVID kita buat kuliah. Alhamdulillah tak ada apa-apa yang berlaku. Tak ada orang main kacau, tak ada apa jalan. Kita punya urusan apa. Kuliah-kuliah kita macam biasa. Alhamdulillah setakat ni. Dengan orang denting dalam akhirat Al-Quran, selawat. Membuatkan kita membuka hasil banyak untuk apa ahli-ahli selawat kita insyaAllah. Untuk jemaah sekalian. Dan saya rasa kalau saya nak cerita banyak tak boleh. Kalau tanya, saya boleh jawab. Tanya, saya boleh jawab lah. Dia punya kelebihan dia tu. Jadi apa dengan Tuan Guru ni bukan kita hanya belajar dalam akhirat. Sebenarnya macam-macam pengajian yang telah diutarakan kepada kami. Dan kami setakat ni, saya dengan Ustaz Zalin tidak terlepas mengikutilah pengajian daripada Tuan Guru. Dah berbelah-belah pengajian yang kami masuk dan kami bersijil. Dan apa kita ada exam dengan Tuan Guru. Dan saya tak silap saya dalam akhirat ni pun mungkin exam. Exam pun tak susah lah benda tu. Semudah je lah. Untuk mendapat sijil dia tu, kita kena ikuti kelas pengajian selama 6 kali pertemuan. Dan juga kita kena masuk pendalaman dia yang dibuat pada waktu malam, pada hari Ahad malam. Kena masuk yang tu betul-betulan, barulah diiktiraf sebagai pengamal dalam akhirat. InsyaAllah. Setakat lah ni saya nampak kelas pengajian yang kami dah masuk setakat lah ni, dah ada kat 15 kali pengajian yang kami masuk. Bukan dalam akhirat. Banyak benda-benda yang Tuan Guru bawa berkenaan dengan Rasulullah lah. Jadi kita cuba masuk dalam, siapa nak tahu kelebihan dengan Tuan Guru Dr. Mistah ni, silalah masuk dalam angkatan 9 dan banyak doa-doa yang dia akan sampai kepada kita untuk anak-anak, untuk keluarga, semuanya ada nanti untuk dia makan. InsyaAllah. Itulah sekat yang saya boleh cerita berkenaan dengan dalam akhirat ni. Kelebihan-kelebihan yang ada dalam akhirat. No? Ada pertanyaan? Nak cerita satu-satu tu tak nak abang. Alhamdulillah. Itulah sebahagian yang mana dikongsikan oleh Hajar Rafidah kita. Sebenarnya Hajar Rafidah ni merupakan pembantu kuatlah untuk Ustazah dalam menyebarkan kitab Dalil Khairat ni. Dan juga Alhamdulillah izin Allah SWT bila Ustazah dilantik sebagai menyebarkan lagi kitab Dalil Khairat ni untuk dibuat masa ni mewakili untuk serantau Kedah lah, no? Walaupun di dalam ni ada yang daripada Kuala Lumpur atau sebagainya, tapi insyaAllah nanti Ustazah akan boleh kongsikan untuk yang wakil-wakil yang di setiap negeri siapa yang membawakan untuk kitab Dalil Khairat. Jadinya untuk tim kita ni insyaAllah lah pertamanya sekali kalau kita berpegang sungguh-sungguh dengan kitab Dalil Khairat, tak faham bertanya, tanya boleh kontak Ustazah atau Hajar Rafidah kita untuk bertanyakan tentang kitab Dalil Khairat ni. Jadi sahabat-sahabat boleh alukan pertanyaan, nak tanya apa sebelum kita nak tutup ni, nak tanya apa tentang, sampai Ustazah tak tahu nak cerita macam mana nak habaq tentang dia kelak sekedar tak tahu nak habaq lagu mana ni tentang betapa luar biasanya untuk orang amal. Kadang tu bila kita nak ngajak tu kan, kita nak mengajak sungguh-sungguh lah untuk orang mai baca kitab Dalil Khairat ni, kenai dulu. Nak kenai macam mana tu kena banyak tanya. Kalau kita tak tanya, kita sesat jalan.
Ada tak sahabat-sahabat sini nak tanya? Ada yang nak tanya? Nak tanya tentang kitab dari khairat ni. InsyaAllah muslimin, muslimat dialu-alukan bertanya. Jangan segan-segan. Tak buka kamera keluar suara saja pun tak apalah. Kalau ikutkan Ustazah pun segan juga buka kamera. Kalau setiap kali ngaji tinggal gambar aja. Muka tak ada pun. Andai termis. Okey. Tak apa, ada nak tanya baik untuk chatting pun. Okey, andai kata termis mana-mana kuliah macam mana? Okey, pertamanya kita, kalau kita nak baca kitab Dalil Khairat ni, kalau tidak ada alasan yang kronik sangat, hadirlah. Hatta kita mendengar di telinga sambil kita buat kerja, macam Kak Nur tu. Kak Nur buat kerja sungguh, Masya Allah. Masya Allah, terbaik sambil buat kerja, sambil dengar. Maksudnya dia tahu lah telinga dia tak tertutup. Dia boleh dengar. Dengar tak Zul cakap Kak Nur? Dengar no? Alhamdulillah Kak Nur dengar. Sebab kita, tapi Alhamdulillah Ustazah mengambil satu inisiatif. Walaupun pihak admin ada kadang-kadang buat, kadang tak buat. Tapi Ustazah selalu setiap kali rekod Tuan Guru, Ustazah akan rekod dan kalau Allah bagi kesempatan Ustazah akan segerakan untuk renderkan rekod tu supaya jemaah kita boleh ulang siar tengok balik. Jadi Ustazah akan rekodkan dan Ustazah akan hantarkan pada setiap grup-grup yang dah masuk dalam grup Ustazah tu. Senang Ustazah hantar sekali, semua dah dapat dah. Okey. Kita bercerita pasal Abah Guru sekumpul. Siapa kata Tuan Guru bersama dengan Abah? Betul-betul. Okey. Yang tu Ustazah boleh kongsi sikit dekat Tuan Guru Syekh Miftah ni, sebenarnya dia merupakan orang kata keluarga dia ni, keluarga yang penuh dengan keilmuan lah. Sebab apa, dia daripada umur 2 tahun lagi dia dah tahu dah tentang Dalil Khairat ni. Dia belajar daripada guru yang selalu mak ayah dia yang pergi belajar ni, Tuan Guru Sekumpul. Kalau kita biasa dengar Tuan Guru Sekumpul ni, dia merupakan yang mengamalkan kitab Dalil Khairat. Dia mengamalkan kitab Dalil Khairat. Nanti boleh cari Tuan Guru Sekumpul ni, nama penuh dia sebagai Al-Arif Billah Al-Alamah Syekh Zaini bin Abdul Ghani. Tu nama betul dia. Al-Banjari. Ya. Okey, Alhamdulillah. Pada yang dah dapatkan ijazah, nampak tu ada Kak Subihah kita tu kongsikan. Dia kata sekurang-kurangnya janganlah miss tu lebih dari 4 kali lah. Betul tu. Takut nanti kalau tak dapat lagi ijazah ni, kena ikuti lagi angkatan yang ke 10, 11 dan sebagainya. Tapi cuba kita minta supaya Allah lorongkan kita untuk kita dapat, sebab setiap kali syarah Tuan Guru tu dia akan mengijazahkan kita untuk selawat-selawat tu. Jadi kita kena jawab qabil tu ya Tuan Guru, qabil tu. Kita nak terimakan untuk ijazah by verbal dan juga ijazah nanti by bertulis. Jadi kalau untuk nombor handphone admin ada tak? Akak boleh kongsikan tu nombor telefon, tag nombor telefon dekat ruang chat tu. Okey, nak berhubung nanti Zah boleh masukkan dalam grup. Ataupun Zah bagi tahu kat sini, siapa sempat tulis Ana 01493 kali 4232. Okey, tu nombor telefon direct lah. Zah akan jawab kalau apa-apa persoalan tentang kitab Dalil Khairat. Dekat flyers pun ada juga. Dan bukan tu sahaja, sebenarnya Ustazah suka cerita nak menjemput juga. Ustazah ada satu tim yang Ustazah pernah ikut tentang solat di malam hari tu. Marisa ada ke? Marisa dengar tak Marisa? Masya Allah. Ahlannya deh, Ya, Masya Allah. Ni Ustazah Kai pun ada juga ni, tapi dia tengah mengajar tu. Mengajar kan Ustazah tak pasti, tapi Alhamdulillah boleh kot taruh sikit dek. Ada bawa apa supaya menyantuni sahabat yang duk bawa dalam Ustazah punya ni juga ni. Dah haula wala quwwata illa billah. Ini bukan sesiapa Ustazah, Masya Allah. Boleh on kameranya tu. Saya
Baik, insyaAllah. Orang muda ni, orang muda. Marisa ni dia muda lagi tapi subhanallah dia boleh bawakan salah satu tim dia untuk membaca kitab Dalil Khairat dan alhamdulillah Ustazah bimbing dia untuk nak bawakan untuk dia dapatkan ijazah agar yang dia bimbing untuk yang lainnya tu secara tak langsungnya masya-Allah akan naiknya mandat dia. Bila kita nak naik mandat ni kena ambil ijazah lah, ijazah untuk sanad Dalil Khairat tu. Silakan Marisa. Nampaknya masing-masing pun dalam keadaan kekalutan. InsyaAllah. Okay. Minta maaf. Masya Allah. Okey. Ahlan masya-Allah. Jom silakan. Terkejutnya taruh. Terkejut ke? Jangan terkejut. Okay. Lipat air ni sambil dengar masya-Allah. Okey, Mak. Kita kata dua dalam satu, hebat orang perempuan ni semua. Sambil buat kerja tu macam-macam. Okey. Silakan. Assalamualaikum. InsyaAllah. Nama saya Marisa. Tak perlu kot tahu. Okey lah, umur saya 28 tahun insyaAllah. Ya, masya-Allah. Ada grup Muslimat baru tubuh dalam 2021. Baru lagi. Tapi Ustazah Karaini selalu support saya. Masya-Allah. So dah jadi penguat dalam grup Muslimat tu alhamdulillah. Ada yang muda, ada yang berumur sikit. InsyaAllah so far yang selama yang saya tubuhkan grup tu, so far saya pun terkejut. Saya pun terkejut kan. Ramai juga yang nak ikut tapi atas macam mana cakap, saya ikut Tuan Guru Syazana Asri, ambil ijazah kitab Dalil Khairat. So saya macam Allah hanya terbuka hati untuk teruskan untuk buka Dalil Khairat tu kan, buat grup. So dalam masa yang sama Allah tunjukkan macam Allah bagi hadirkan seorang hamba Allah nama dia Nur. Masya-Allah, dengan nur cahaya kan. Allah hadirkan dia Nur. Dia ajar saya macam mana, sebab saya lillahi ta'ala saya tak pernah mengamalkan Dalil Khairat. Tak pernah mengamalkan. Tapi atas niat saya cakap, saya nak ajar orang macam mana saya pun nak beramal tapi saya tak tahu. So Allah hadirkan nur tu, lepas tu dia tunjuk cara macam mana nak amalkan Dalil Khairat. Sambil saya ada buat kelas bangun solat tasbih dah setiap 2:30 pagi. Lepas tu baca Al-Quran. Lepas tu masa tu saya pun terkejut Ustazah Lin ada. Ustazah Lin kata nak join kan. Masya-Allah, saya pun terkejut. Lepas tu daripada dalam 20 orang, alhamdulillah sekarang dalam untuk grup yang malam tu dengan tadarus tu dalam 60 lebih. Alhamdulillah. So masya-Allah. Dan dalam kitab Dalil Khairat pun kita ada grup untuk saya akan susunkan jadual tu sendiri. Maksud dia tiap-tiap hari kita khatam. Kitab Dalil Khairat tu hari-hari kita khatam. So that means kita nak istiqamah, hari-hari kita baca. So kita push lah. Kita dah nampak kita dah jadikan satu tanggungjawab kan. Kita dah ikut grup ni. Kita akan baca hizib yang saya berikan. Contoh hari ni hari Khamis. Tapi saya bagi hizib hari Isnin. So kita kena baca hari Isnin tu untuk khatamkan setiap hari. InsyaAllah macam kita Al-Quran juga kan. Al-Quran kalau kita baca setiap hari satu juzuk, khatam juga 30 kan. Macam tu. So Dalil Khairat hari-hari kita akan baca doa khatam untuk Dalil Khairat. Lepas tu ada baca surah As-Sajdah dengan Al-Mulk. Lepas tu kita penutup setiap hari. InsyaAllah dengan ada barakat makiyah. Kita akan setiap hari malam-malam macam tu. InsyaAllah. Apa yang buatkan rasa apa yang buat rasa nak berterusan untuk beramal dengan Dalil Khairat tu? Apa ni Marisa rasa berterusan nak beramal dengan Dalil Khairat tu? Marisa buat sebelum ni sebab Marisa tak pernah amal. So memang agak macam Umi cakap kan, macam kena baca dalam, dulu baca 1 jam, setengah jam. Seriously Marisa baca 1 jam. Sekarang alhamdulillah within of 50 minutes or less than 50 minutes boleh dapat. Dah selesai less than kan? 50 minutes. Dah selesai, betul. Allah pemudahkan, cuma sedikit berat lah macam hari Ahad tu kan, macam dia punya kalam tu berat sikit lah dalam ambil dalam 20 minit macam tu baru habis.
Macam tu. Allah. Tapi Lama-lama kita insyaAllah akan betul, boleh kita dapat. kena push badan, kena push diri kita kan walaupun kita penat kan. Alhamdulillah. Push lah sebab kalau kita berjemaah, insya-Allah kita ada kekuatan jemaah tu kan. Tapi Jadinya, kena sebab tu kata apapun kiranya Ustazah ucapkan tahniah lah untuk Marisa yang dapat menjemput lagi sahabat-sahabat yang lain untuk nak dapatkan ijazah untuk Dalil Khairat ni. InsyaAllah walaupun kita dah dapat ijazah Dalil Khairat ni, daripada mana-mana guru sekalipun kita raikan. Sebab setiap orang kita tak tahu Allah zahirkan mereka tu dengan cara apa untuk kita nak tetap istiqamah dengan Dalil Khairat. Jadinya sebab tu kata kitab Dalil Khairat ni dia sangat masyhur. Cumanya jarang orang kita nak beramal dan nak kenal. Tapi yang membuatkannya, yang saya nampaknya untuk kitab Dalil Khairat ni, sebab kadang-kadang kita tak tercerita. Apapun terima kasih banyak untuk Marisa yang kongsikan dan tahniah di usia muda untuk meneruskan delegasi menyebarkan ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua akan mendapat keberkahan daripada sahabat-sahabat kita yang sentiasa dalam majlis ilmu, insyaAllah. No? Okey, ada lagi lain yang nak bertanya ke apa? Okey, Kak boleh tambah sikit. Silakan. Okey, sebenarnya untuk makluman jemaah sekalian jugalah, kita sekalian pada dengan video tak nampak kejar. Okey. Selain kita beramal dengan Tuan Guru Mister, kita juga mengikuti Dalil Khairat bersama Tuan Guru Baba Rusli di orang kata di Malaysia. Jadinya di Malaysia pun kita rujuk juga dengan Tuan Guru Malaysia, dan yang kita nak masuk nanti ni antara Malaysia Indonesia, gabungan Malaysia Indonesia. Jadi nanti semua sahabat-sahabat jemaah akan berkenalan lah dengan sahabat-sahabat kita, bukan hanya di Malaysia, kita akan bersama dengan Brunei, Singapura, Indonesia lah, lebih-lebih lagi yang kita akan bersama-sama mereka lah. Antara sebenarnya Tuan Guru ni merupakan pemegang sanad dan pensyarah Dalil Khairat, pimpinan Majlis Dalil Khairat Komunitas Indonesia Malaysia. Jadi maknanya kita bersama-sama jugalah dengan jemaah Malaysia, jemaah Indonesia lah. Jadi kelebihan tu banyaklah. Dalam grup nanti kita akan kongsi pengalaman, share dengan mereka yang Tuan Guru akan sampaikan kita anak-anak buah dia yang telah mengamalkan bacaan Dalil Khairat ni. Luar biasa. Cara bacaan dia luar biasa. Laju dia seolah laju kereta api ekspres. Punya laju pengamalan dia apa. Boleh satu hari boleh khatam. Satu hari dia boleh khatam semua Dalil Khairat ni. InsyaAllah kita dari buat masa ni, mulaan ni kita mula dengan hizib hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, hari macam tu lah. Tapi untuk tak bagi kita terjemur, elok kita sama-sama dengan sahabat lah, berjemaah, elok lah. Macam kita buat tadarus tu, elok juga macam tadi adik cakap, berjemaah tu lebih bagus lah untuk mengamalkan. Tapi kalau kat sini pun insyaAllah boleh. Tapi bila kita dah biasa dengan bacaan harian ni, laju je kita pergi. Mula-mula memang kita jadi sangkut-sangkut kan. Tapi bila kita dah amal setiap hari, kita rasa senang. Berapa minit dah kita boleh habis. InsyaAllah. Dan kita tengok juga dia punya apa, dalam Dalil Khairat ni kita tengok asma-asma dia mulakan dengan dalal lahu. Yang itulah. Surah tak ada surah. Teruskan dulu. Ustazah ada online cakap ni. Oh ya. Ya, di sini dia ada nama nabi ya sampai 201. Dan juga kita akan mula selalunya kita akan mula dengan bacaan doa Dalil Khairat dahulu. Lepas tu kita akan hadirkan bacaan Fatihah kepada pengamal yang membuat kitab Dalil ini, kepada Tok Mohnya, kepada Imam Jazuli lah. Kita akan baca, kita akan baca 200 nama Nabi-Nabi SAW, dan kita akan baca Asma' Husna. Al-Husna dimulakan dengan Al-Husna.
Asma Husna ni kita akan mulai dengan macam kita biasa-biasa ni kita mengamalkan Asma Husna lain. Ini lain sekali, dia banyak guna jala. Mungkin Ustazah boleh bawa kot hari ni Asma Husna sekali untuk penutup majlis. Atau dengan sahabat-sahabat lain yang beramal dengan Asma Husna dari akhirat. Apa insyaAllah. Ada lain lagi yang ingin bertanyakan soalan? Nanti insyaAllah saya baca untuk qasidah pengamal tu. Bolehlah juga sebab kita pun dah pukul 6.42. Dah terlajak masa dah tu. Ada soalan-soalan apa yang kenal nak masuk dalam angkatan 9 nanti. Kalau siapa yang berminat boleh bagi nama tu. Senang Ustazah nak order kitab dan sebagainya, dan Ustazah boleh bagi tahu kot harga kitab macam mana. Okey, pertamanya sekali untuk nak masuk dan juga nak dapatkan untuk Dalil Khairat ni, dia berharga dalam 160, dan juga untuk kitabnya sekarang ni yang mana mungkin sebab kita dah 22 ni kita dah nak masuk untuk belajarkan kajian sanad tu. Kemungkinan ada setengah yang belum terima lagi kitab, kena ambil masa sikit lah. Sebab apa? Kitab dah mula habis dan juga kita terpaksa minta untuk diulang cetak lah, ulang cetakkan untuk kitab mushaf tu. Dan insyaAllah untuk sahabat-sahabat yang dah buat untuk bayaran tu, sabar menanti. InsyaAllah kitab tu Ustazah dah kirimkan alamat masing-masing dan daripada Indonesia akan terus sampai ke rumah masing-masing lah. Sebab tu Ustazah dapatkan untuk alamat yang masing-masing tu. Hanya sebahagian sahaja yang mana di awalnya dah buat bayaran tu, Ustazah ada yang lebihan kitab tu Ustazah boleh sediakan yang tu. Nah, ada lagi tak yang nak tanya soalan? Assalamualaikum Ustazah. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Okey, saya nak tanya, kalau misalnya kita mengamalkan Darul Khairat, kita baca ayat-ayat yang ada dalam kitab tu tanpa kita tengok makna, boleh ke? Tanpa kita tengok makna? Maksudnya kita dah faham dah lah. Kita tak faham lah. Kita baca je lah untuk hizib tu kan. Sebab tapi kita tak baca makna. Okey, sebab tu kita sebenarnya dalam untuk yang kitab Dalil Khairat ni, dia dah dilengkapikan dengan untuk terjemahannya sekali dan juga untuk bacaan Latin bagi yang mana kadang-kadang dia masih belum mahir untuk membaca dan menyebut untuk ayat-ayat di dalam selawat tu. Tapi kita yang sebaik-baiknya, kalau bila mana kita membaca selawat tu, at least sekali kita fahami maksud selawat yang kita baca tu, no? Maksud selawat yang kita baca tu. Umpama macam kita kenal nama orang tu, nama Salwa, tapi muka dia macam mana tak tahu sifat dia macam mana. Jadi Salwa tu macam mana? Dia pakai tudung macam mana? Rupa dia, kulit dia cerah ke macam mana? Kita tak tahu kan. Jadi biarlah kita mengetahui akan si namanya, kita tahu yang kita baca tu beserta dengan kita faham sebenarnya apa yang kita baca. No, apa yang kita baca tu. Tapi insyaAllah lama-lama benda tu dia akan terzahirnya. Bila kita nakkan sesuatu, mestilah kita nak tahu niat kita memang mendalami betul-betulnya, kita fahamlah apa yang kita nak tu, hasrat kita tu, insyaAllah. Jadinya kalau bila mana kita baca tu, mula kita baca tu faham maksud dia, insyaAllah nanti lama-lama kita baca tu kita tahu dah apa yang kita hajati tu dia ada maksud daripada apa yang kita baca tu. Boleh Salwa? Ustazah boleh semua macam kalau kita baca tu kita rasa apa, yelah rasa macam nikmat nak baca sehingga apa nama cakap, kalau boleh sampai habis hizib tu, maksudnya mesti kita nak habiskan apa, tanpa kita macam nak berhenti apa semua lah. Maksudnya kalau boleh satu hizib tu dalam masa yang sama, macam apa, kita rasa sedap lah nak membaca tu sampai habis, maksudnya. Lagi satu, saya nak tanya apa ni, kalau misalnya kata bersanad ni, kalau kita tak bersanad ni, maksudnya kita kena turunkan kepada orang lain ke ataupun
untuk kita sendiri je yang mengamalkan? Okey. Sebenarnya untuk bila kita dah beramal tu, kita dah untuk adanya sanad untuk kita tu, kalau kita memang dah ready dan bersedia untuk kita nak sanadkan kepada orang lain tu, kiranya memang betul-betulnya memang kita kena ready lah. Sebab sebagai contoh, sebab tu macam Ustazah kalau untuk nak berikan sanad tu, Ustazah tetapnya serahkan pada orang yang menyampaikannya itu dulu, sebab Ustazah sendiri pun tak ready untuk memberikan sanad lagi pada untuk orang lain. Jadinya biarlah kita tu kita dah ready dah nak berikan sanad tu pada hak yang lainnya, dan nanti cuba kita ajukan soalan ni pada Tuan Guru sendiri. Apa jawapan Tuan Guru tu? Bila kita dah betul-betul ready nak bagi sanad ni. Kadang-kadang kita tak semestinya kita dengan sekali kita belajar dengan 6 tu kita dah memangnya kata boleh dah nak mensanadkan untuk orang lain. Tapi insya-Allah bila kita dah baca tu, untuk sanad bacaan kita tu dah ada pertalian dah. Jadinya untuk yang lain tu adakah niat kita tu lah, kita ready dah untuk nak memberi sanad pada dia, untuk dia nak teruskan amalan tu. Sebab kadang-kadang benda tu, sedangkan untuk mengikuti yang di awalnya ni lagi pun dia kena ikuti pendalaman dulu, dan betul-betulnya Tuan Guru tengok dia ni sesuai untuk diijazahkan sanad, insya-Allah dia akan dapat. Okay, no? Ustazah, sebab kalau nak kita nak bersanad ni kena ada ilmu, jadi saya tak berapa fasih lah, jadi macam daripada, sebab kalau kita nak beritahu pada orang lain mesti kita kena ada ilmu untuk menerangkan. Tapi saya kurang, saya tak faham, jadi itu yang jadinya kita ni, kita bacaan kita yang bersanad tu kita dah tahu dah yang kita amal tu memangnya daripada bertali, bersangkut pertalian sampai kepada yang pengumpul kitab tu sendiri, Syekh Imam Al-Jazuli tu. Jadinya kita tak mengamalkan secara kosong, sebab setengah ada je hak yang mana dia beli kitab tu melalui online tu, kemudian dia ambil dia baca sendiri, tapi dia belum usahakan untuk dia mendapatkan sanad pertalian bacaan dia tu melalui rangkaian siapa-siapa dan siapa. Tapi kita dah tahu dah kalau untuk Dalam Kharak ni induk dia adalah Imam Al-Jazuli. No? Okay. Ada lagi yang lainnya? Ustazah. Ya. Ya nak tanya. Okey, 20 dengar tak? Dengar. Okey. 22 hari bulan ni kalau start kelas, macam mana tu dia punya dia punya macam perkenalan dulu ke atau macam mana? Sebab kita kan baru, tak biasa lagi kan. Imam Muqaddimah. Okey, sebab dia macam setiap angkatan yang Ustazah masuk tu dia ada beza-beza dia juga. Sebab ada hak yang mana angkatan pertama tu belum dimulakan lagi bacaan kitab. Dia ada untuk sesi ta'aruf dan sesi diceritakan tentang al-Kharat. Ada yang setengah angkatan yang Ustazah masuk tu dia terus buat pembacaan pada hizib pertama beserta dengan pengenalan-pengenalan yang lain. Jadinya kalau kita untuk yang 22 hari bulan ni tak pasti situasi dia tu Tuan Guru nak bawa pembawaan tu macam mana. Tapi apa pun kalau untuk yang saya nampak kalau di awalnya dia dah mulakan bacaan, maksudnya dia boleh baca 2 hizib dalam satu masa sebab dia baca sangat cepat. Jadi sebab tu kata kita tengok cara hak yang dia bawa tu, sebab saya pun tak boleh nak bagi tahu jawapan macam mana nanti pembawaan Tuan Guru tu. Tapi yang memang nampaknya setiap kali dia akan bawa tu dia akan berikan pencerahan dan penjelasan, insya-Allah. No? Ada lagi nak tanya? Mudah-mudahan tak jawab. Emma nak tanya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Wassalam. Apa perbezaan sanad dengan hizib? Hizab pun. Apa beza dia tu? Kan kita ada beza sanad dengan hizib. Hizib apa ya? Yang ialah ijmahat. Satu tu panggil apa hizib? Dia pertamanya sekali ni, dia kalau untuk hak yang sanad tu, hak yang memangnya pembacaan kita tu ada perkaitan, pertalian. Yang hizib ni adalah dari segi untuk
untuk bacaan dia tu. Okey, hari Ahad hizib dia yang ni. Isnin hizib dia ni. Pecahan-pecahan. Pecahan dengan rantaian dia tak sama. No? Jadi hizib itu adalah macam Quran. Kita ada bahagian makra' dia kat mana. Kemudian juzuk yang mana. Cumanya bagi dalam kharak ni dia dipisahkan dengan hizib. Hizib hari Ahad baca apa, hizib hari Isnin baca apa. Jadi itulah yang untuk kita jadikan satu wiridan untuk kita. Kita mewiridkan hari Ahad macam mana. No? Kalau yang sanad ni alhamdulillah, insya-Allah kalau kita dah baca tu kemudiannya Tuan Guru dah ijazahkan kita selawat setiap dalam pembacaan tu kita akan dapat. Macam tu. Boleh tak Cik Emma? Boleh faham tak? Boleh faham dah. InsyaAllah. Dan kadang sendiri dah berfikir apa dia dapat sanad ni. Nak tanya malu. Tak apa. InsyaAllah. Dapat. Okay, Kita boleh sama-sama. minta Abang Subiha cerita sikit pasal Dalail. Ngamal Dalail yang istiqomah. Masya Allah. Mai kita hadirkan. Ya, Puan Subiha kita. Kita kongsi sikit tu. Ajar dah. Sok nama dah tu. Kak Subiha. On mic. Mic tak on lagi. Okey, silakan. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Allah. Tak tahu nak cakap macam mana. Tak tahu. Tapi Dalail Khairat ni setelah kita amal dia memang sendiri akan rasa apa yang berubah. Apa yang kita rasa, keistimewaan dia tu kita sendiri boleh rasa yang kita tak boleh nak cerita dekat orang. InsyaAllah. Sebab kita sendiri yang boleh rasa macam mana. Kita sendiri akan rasa perubahan dia. Ya. Kita nak mengaji ke, nak berselawat ke, dia adalah rasa dipermudahkan kalau kata kita ada niat yang nak buat apa-apa tu, insya-Allah dipermudahkan. Dia pun dalam Dalail Khairatnya terhimpun, kita boleh kata macam kitab selawat. Dalam tu terhimpun berbagai-bagai jenis selawat. Masya-Allah, betul. Yang mana ada fadilat dan khasiat dia masing-masing. Jadi selama beramal ni macam mana Kak Subiha? Bila kita beramal dengan ada sanad ni, sanad ni orang kata lebih mempermudahkan jalan kita. Ya. Sebab kita menggunakan, seumpama kita guna kabel lah. Kabel yang kita kata lebih, macam mana nak cakap, lebih kuat. Lebih kuat. Orang kata yang kita punya niat kita tu lebih mudah sampai. InsyaAllah. Itu sajalah kot. Mungkin ada kawan-kawan lain yang lebih. lebih. Alhamdulillah. Terima kasih. Kak Subiha ni alhamdulillah dia di antara yang memang menyuruti kita dari Khairat sampaikan dia masih baru lagi daripada angkatan 8, namun masya-Allah Allah memberikan untuk istiqamah dalam apa sahaja penyampaian Tuan Guru, tetap hadir untuk mendapatkan ilmu. Sebab tu kata pertamanya sekali kita ni kadang-kadang kita mengalami kesusahan dalam kehidupan kita. Insya-Allah kita beramal dengan selawat ni, banyak benda yang kita akan dapat. Satu benda yang kadang-kadang kata benda tu tanpa kita jangka-jangka. Sebab tu dalam kitab Dalail Khairat tu, kalau kata ada kebun, tanam kebun tak menjadi-jadi, rupanya dalam kitab Dalail Khairat ada selawat yang menyuburkan kebun-kebun kita. Dalam kitab Dalail Khairat ada selawat yang akan menyembuhkan sakit-sakit yang luar biasa. Sakit-sakit yang sukar nak dipulihkan, insya-Allah rupanya dalam kitab Dalail Khairat itu ada. Sebab tu kata insya-Allah kita yang pentingnya di sini, kalau kita nak belajar kitab Dalail Khairat ni nak lebih kuat, minta jawapan Allah Ta'ala. Solat istikharah. Kadang-kadang kita nak keluarkan modal juga kan untuk kita nak belajar ni. Kita nak belajar satu benda ni yang kadang-kadang kata bukan senang juga. Lebih-lebih lagi di akhir-akhir ni macam-macam duit kita nak guna. Dengan duit rayanya, dengan lepas kita Ramadan ni nak guna duit untuk macam-macam benda lah kita nak guna kan. Tapi ni nak belajar.
kepada yang nak beramal, nak pergi ke Mekah dan nak meninggal kat Mekah pun ada. Oh, yang tu sekali Masya Allah. Betul, kadang-kadang sampai Soalnya nak cerita, nak preview ni sampai tak tahu kita nak cerita apa. Melainkan apa yang jemaah tanya, Ustazah boleh jawab, Ustazah cuba jawab. Oh, itu. Kan? Sebab tak cerita macam Kak Subhah tadi pun tak tercerita juga. Dia macam ni. Pertalian kita tu bukan pertalian secara zahir sahaja. Sebenarnya dia ada pertalian roh dan pertalian batin. Masya Allah. Sebenarnya yang kita kata kita tak boleh nak cerita ke orang tapi kita rasa. Itulah. Macam itulah. Dia rasa Umi, dia rasa dan dia dapat macam ada something kan. Masya Allah. Masya Allah, sangat amazing. Betul, saya dah dapat rasai sangat-sangat. Selama saya dah amal dah almost 6 months kan. Nak 7-8 bulan. Masya Allah. Allah sangat-sangat bagi ada Allah bagi. balik cerita. Betul. Benar. Allah akan bagi. Masya Allah. Jadi sebab tu kata untuk yang tak biasa amal, yang masih dalam proses pengamalan, yang masih baru nak kenal dan nak mencintai untuk pembacaan kitab Dalil Khairat ni, pertamanya sekali doa pada Allah supaya diberikan istiqamah. Istiqamah. Kalau tak dapat baca semua pun at least membaca selawat istiqamah. Kalau selawat istiqamah ni kiranya ada terkandung semuanya kat dalam ni. Jadi kalau kita tengok satu, okey, sebelum nak tutup ni lah, Ustazah bacakan salah satu qasidah. Qasidah pengamal Dalil Khairat ni. Macam kalau Ustazah, kalau nak hafal satu-satu benda, Ustazah kena ada macam qasidah-qasidah sikit baru boleh hafal. Kalau tak ada qasidah ni, dia jadi macam mudah lupa. Nah. Jadi saya bacalah sikit nah, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua boleh beramal. Dan nanti Ustazah bagi tahu yang sedikit meraihkan Hajah Rafidah, kita kata baca sikit untuk asma Allah tu, Ustazah baca sikit insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada yang ada kitab Dalail tu muka 1 lah noh. Ini adalah qasidah pengamal Dalil Khairat. Mudahan bila kita baca qasidah ni kita akan tetap rasa cinta nak beramal dengan Dalil Khairat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aitan nafsa minka tahakkamat wa ghadat taqudu kafila syahawat la siyama bidalailil khairati fasrif hawaha bisalati muwadhiban bidalailil khairati kun mutamassika walzam qira'ataha tanduma tabtaghi fasyawariqul anwari laihatun biha fatarka min kalaha la yambaghi. Jika engkau melihat hawa nafsu sudah menguat dalam diri dan selalu mengajakmu untuk selalu melakukan berhawa nafsu, maka hilangkan dengan memperbanyakkan selawat kepada Nabi, lebih-lebih lagi dengan Dalail Khairat. Peganglah erat-erat Dalail Khairat, amalkan dengan istiqamah. Maka apapun yang engkau harapkan akan tercapai. Terangnya cahaya akan muncul dan terlihat jelas dengannya, sehingga sangat tidak dianjurkan untuk meninggalkan Dalail Khairat. Itu antara qasidah pengamal Dalail Khairat. Kalau nak baca untuk asma Dalail Khairat ni, dia berserta dengan Jalla Jalallah. Di awalnya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha.
Allahu jalla jalaluhu rahmanu jalla jalaluhu rahimu jalla jalaluhul malikul jalla jalaluhul qudusu jalla jalaluhus salamu jalla jalaluhul mu'minu jalla jalaluhul muhaiminu jalla jalaluhul azizu jalla jalaluhul jabaru jalla. Itulah sebahagian daripada membaca Asmaul Husna berserta dengan jala Allah. No? Jadinya insya-Allah lah mungkin sebahagian dan pencerahan untuk hari ini dapatlah kita bersama-sama untuk kita rasa mencintai akan dalil akhirat dan kita beramal sehingga akhir hayat kita. Kadang saya pun tak tahu nak cakap macam mana lagi, betapa hebatnya untuk orang yang beramal dengan dalil akhirat. Tapi insya-Allah ajukanlah soalan, mungkin nanti dalam orang WhatsApp ke, insya-Allah Ustazah boleh cuba jawab, no? Sebab apapun Ustazah ucapkan ribuan terima kasih. Sebab apa? Daripada 5.30 sebenarnya Ustazah nak habiskan sampai pukul 6.30 saja. Tapi sahabat-sahabat masih menanti sampai pukul 7. Masya-Allah, luar biasa sekali. Mudah-mudahan Allah jalinkan kita untuk bersama-sama kita dapat membaca dalil akhirat, insya-Allah, no? Assalamualaikum Ustazah. Ya. Tanya sikitlah. Ya. Bagi orang yang pertama kali nak masuk kelas ni pada 22 bulan ni kan. Ya. Kalau tak ada kitab tu macam mana kita nak rujuk? Okey, tak apa. Untuk maksudnya kalau dia tak dapat lagi untuk yang kitab tu ke? Tak apa, nanti saya cuba tengok nak usahakan macam mana sementara nak menanti yang kita datang, sebab pertemuan dalam seminggu sekali, setiap hari Ahad je, setiap minggu setiap hari Ahad je. Dan insya-Allah untuk orang yang dah order tu kita akan cubakan untuk supaya kitab tu sampai minggu kedua tu dia boleh terima kitab lah. Kita usahakan. Jadi insya-Allah Ustazah kembalikan kepada Haji Rafidah untuk tutuplah majlis kita ni, no? Kalau tak ada sebarang soalan. Sama-sama, insya-Allah. Ya, boleh tutup. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Kita dah dapat banyak pencerahan berkenaan dengan dalil akhirat, daripada Ustazah, dan kita akan dapat lebih lagi pencerahan bila bersama lagi dengan Tuan Guru. Pencerahan dengan Tuan Guru lagi lebih dapat pencerahan yang lebih hebat lagi lah. Tuan Guru akan cerita lebih lanjut. Jadi mungkin kita di sini yang kata pengamal ni hanya boleh setakat tu lah nak cerita pasal kelebihan dalil, sebab Tuan Guru pun mengamalkan dalil akhirat ni berusia daripada umur 5 tahun 6 tahun sampai sekarang dia masih beramal. Kira dia lebih banyak ilmu lah. Dari luar biasa lah. Tuan Guru kita sekarang pun Tuan Guru hebat. Tengah mengumpul nak buat presentin untuk dalil akhirat di Indonesia. Jadi nanti esok kita ni akan Tuan Guru akan mengajak kita semua ni bersama-sama untuk presentin yang tengah sedang dibuat untuk Dewan Dalil Akhirat, untuk pondok-pondok dalil akhirat. InsyaAllah bila siap nanti atau belum siap pun Tuan Guru akan bawa kita ke tempatnya untuk melihat bagaimana dah berapa peratus bangunan untuk binaan dalil akhiratnya pondok tu. Nanti kita akan saksikan. Tuan Guru akan tunjukkan kita semua apa kehebatan yang berkenaan dengan dalil akhirat, dengan sumbangan-sumbangan derma daripada sahabat-sahabat ada dalil akhirat, jumlah-jumlah kutipan yang dia buat cukup mudah, dengan sekelip mata sahaja duit kumpul untuk membina semua tu. InsyaAllah, no? Saya rasa itu sajalah kot pencerahan kami sikit sebanyak berkenaan dalil akhirat. Kalau mana masih sama-sama lagi tu, boleh lagi tanya sama ada. Kalau rasa nak tanya yang dekat dengan saya, bosan nak tanya dengan saya pun boleh, insyaAllah. Nak tanya dengan saya direct pun boleh, tak ada masalah. Dan bila bersama di kuliah kita di awal majlis pun boleh tanya, tak ada masalah. No? Sebab ini pengamal selawat, kita bukan nak selawat dengan ulin, kita selawat dengan Rasulullah. Dan berharaplah dengan berselawat, dengan mengamalkan dalil akhirat ni, kita dapat bermimpi Rasulullah, insyaAllah, agar kita dapatlah istiqamah baca
selawat. Dan siapa-siapa yang dalam grup ni yang masih belum kenal kami orang Muklisin untuk mengamalkan selawat boleh join masuk. Sebab pada kita dah tubuh kumpulan selawat ni dah hampir setahun lagi, 24 hari lagi ya. Setahun dah mengamal selawat yang istiqamah yang berada dengan kami hampir 100 lebih. Jadinya kita bulan 6 ni cukuplah setahun dan kita akan masuk pula orang-orang baru untuk mengamal dan mengamal selawat ni, dan seterusnya kita akan berdinakan dengan dalil akhirat. Jika dia dah tahu sikit dah selawat ni, kita akan masuklah ikuti dalil akhirat insya-Allah. No? Dan saya sudahi dengan tasbih kifarah no? Subhanallah. Dengan surah wal asr, bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Dan saya sudahi wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah. Tahniah semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Dan insyaAllah yang dah daftar 22 hari bulan nanti kita jumpa nah. Laliqa. Selamat. Terima kasih semua. Laliqa. Selamat datang. Selamat datang. Yang baru selamat datang. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Okey, sama-sama. Sama-sama semua. Terima kasih Umi. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Sama-sama, maklum. Betul nak buka puasa. Betul lah. Ustazah pun duk ready nak buka puasa ni. Masya-Allah. Sama-sama. Selamat buka puasa tak? Yang puasa. Masya-Allah. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Okey, sama-sama. Umi nak keluar kata. Nak keluar kata. Nak ke puasa kata. Duri rumah ni tak kira kali. Ya, boleh dah tu join dengan. Lain Kak Umi terganggu banyak kali Kak Umi. Umi keluar masuk. Sayanglah nanti. Nanti nak masuk kelas macam mana ni? Kena ready elok lah. Sebab tunggu dia baca, kita kena concentrate betul-betul apa yang dia baca tu. Memang kena perhati lah. Jalan-jalan tu kan. Dia sakit dari ijazah. Buka dia punya ayat-ayat dia kan. Tengok tu baca laju. Ya Allah. Tapi kita boleh ikut nanti insyaAllah. Sebab apa dalam akhirat ni ayat bacaan dia tu mudahlah lagi pada Quran kan. Dia ada adab dia tak macam kalau kita baca tak. Masa kau boleh baca ke? Tadi lupa nak tanya. Dia ringan sikit pada Quran lah. Dia ringan sikit pada Quran lah. Dia ringan sikit lah. Tapi kalau elok tu kena ada wuduk lah. Wuduk pakaian kita pun kena jaga juga lah. Dia macam orang kata nombor 2 kan. Nombor 2. Saya ingat. Lama dah alhamdulillah. Lama dah dia cari, dia baca, dia tengok dalam ilmu khairat ni, tapi tak berkesempatan. Alhamdulillah. Masya-Allah, masya-Allah. Bulan Ramadan ni pun pengisian banyak. Dia perjalanan roh lah, apa macam-macam yang dia ajak kan. Banyak lah. Tunggu banyak, sampaikan ni lah kitab banyak lah. Tadi nak tanya satu, tapi line Umi tu tiba-tiba hilang. Umi nak tanya dia macam ada tanya. Saya Ustazah nak buka puasa. Dapat nak tanya niat tu, niat kita nak beramal macam ni kan. Mula-mula sekali kan kita duk tengok fadilat dia punya fadilat dia. Tapi kita takut niat kita patutnya kan kita pertama lillahi ta'ala, lepas tu kita nak sesuatu ni kan. Tapi bila kita tengok ke fadilat dia punya tu, kita baca ni, aku nak boleh macam ni. Apa Umi, ikut pada dalam akhirat ni dah ada semua terkandung dah. Kita baca ikut yang tu je. Hanya dia habaq je. Wah, hadiah kat siapa dia semua tunggu dah hajak dah kita. Niat kita beramal ni untuk apa semua dah ada dalam kandungan dalam akhirat ni. InsyaAllah. Terima kasih Sana. Terima kasih Kak Vida. Okay, sama-sama. InsyaAllah selamat datang. Boleh. Selamat datang. Jom.
Kak Dewi Belina. Okey, selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh Kak Noh, Hajar Noh? Tak ada apa dalam kita kan? Tak ada apalah, semua berkat nak buka puasa tu. Itulah. Telefon. Selamat buka puasa Ustazah. Selamat buka puasa Kak Ji. Kak Ji nak prepare nak buka puasa. Itulah. Okey. Terima kasih lah Zoe. Sampai akhir program tunggu. Masya Allah. Okey Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Cik Bon semua. Okey Nah. Kak Salma ada. Masya Allah. Bila lihat dah buka puasa. Semua orang puasa ni. Okey Nah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.